Tengok. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kehadiran warga Bangladesh di Malaysia semakin ketara, terutamanya di kawasan bandar, tapak pembinaan, kilang, pasar borong dan sektor perkhidmatan tertentu. Bagi sesetengah rakyat Malaysia, pemandangan ini bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Namun dalam masa yang sama, ia menimbulkan satu persoalan besar dalam minda masyarakat. Kenapa terlalu ramai warga Bangladesh di Malaysia dan mengapa hal ini mula meresahkan rakyat tempatan? Kebimbangan ini bukan semata-mata berpunca daripada sentimen perkauman, tetapi lebih kepada keresahan terhadap masa depan ekonomi, sosial dan keselamatan negara. Untuk memahami kebimbangan ini dengan adil dan seimbang, kita perlu melihat isu ini secara menyeluruh, dari sudut sejarah, ekonomi, dasar kerajaan serta realiti di lapangan. Tengok. Sekarang kedai-kedai di sini pun udah ganti jadi Bangladesh punya, guys. Ini lihat. Pokoknya kampungnya Bangladesh sekarang ini. Jadinya. Hubungan antara Malaysia dan Bangladesh dalam konteks tenaga kerja bukanlah perkara baharu. Sejak era pembangunan pesat Malaysia sekitar tahun 1980-an dan 1990-an, negara ini sangat bergantung kepada buruh asing bagi mengisi kekosongan dalam sektor yang kurang diminati rakyat tempatan. Pekerjaan seperti buruh binaan, perladangan, pembersihan dan kerja kilang memerlukan tenaga kerja fizikal yang tinggi, waktu kerja panjang, serta gaji yang relatif rendah. Dalam situasi ini, warga Bangladesh dilihat sanggup menerima syarat kerja tersebut kerana peluang ekonomi di negara asal mereka jauh lebih terhad. Masalah mula timbul apabila jumlah kehadiran mereka dilihat terlalu besar dan tidak seimbang dengan kapasiti kawalan negara. Apabila bilangan pekerja asing meningkat secara mendadak, rakyat Malaysia mula merasakan tekanan dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah persaingan peluang pekerjaan, terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah dan belia yang belum stabil ekonominya. Walaupun sering dikatakan rakyat tempatan tidak mahu melakukan kerja-kerja tertentu, realitinya ialah ramai yang sanggup bekerja jika gaji, keselamatan dan kebajikan dijaga dengan baik. Apabila majikan lebih memilih pekerja asing kerana kos lebih murah, rakyat tempatan merasakan mereka diketepikan di tanah air sendiri. Selain isu pekerjaan, kebimbangan sosial juga menjadi faktor utama keresahan rakyat. Apabila terdapat komuniti warga asing yang besar dan tertumpu di satu kawasan, wujud perbezaan budaya, bahasa dan cara hidup yang sukar dielakkan. Ini boleh menimbulkan salah faham, ketegangan kecil dan rasa tidak selesa dalam kalangan penduduk setempat. Ada kawasan perumahan yang berubah wajah, kedai, bahasa pertuturan dan aktiviti harian tidak lagi mencerminkan identiti tempatan. Bagi sesetengah rakyat Malaysia, perubahan ini dirasakan terlalu pantas dan tidak terkawal. Isu keselamatan turut sering dibangkitkan. Walaupun perlu diakui bahawa tidak semua warga Bangladesh terlibat dalam jenayah. Namun setiap kali berlaku kes jenayah yang melibatkan warga asing, ia mudah mencetuskan persepsi negatif terhadap keseluruhan komuniti. Apabila undang-undang imigresen dilihat longgar, pendatang tanpa izin berleluasa dan penguatkuasaan tidak konsisten, keyakinan rakyat terhadap kemampuan kerajaan mengawal sempadan negara mula terhakis. Rakyat bukan sahaja risau tentang jenayah, tetapi juga tentang ketenteraman awam dan keselamatan keluarga mereka. Tambahan pula, isu kebanjiran warga Bangladesh sering dikaitkan dengan masalah sindiket, ejen tidak beretika dan rasuah. Terdapat laporan tentang pekerja yang dibawa masuk secara berlebihan, tidak mengikut keperluan sebenar pasaran kerja. Dan di mana apabila perkara ini berlaku, rakyat Malaysia melihat seolah-olah negara dijadikan ladang keuntungan oleh pihak tertentu, sementara kesan sosial dan ekonomi terpaksa ditanggung oleh masyarakat awam. Ini menimbulkan kemarahan dan rasa tidak adil
bukan terhadap pekerja itu sendiri, tetapi terhadap sistem yang gagal melindungi kepentingan rakyat. Dari sudut ekonomi makro, kehadiran pekerja asing sememangnya membantu menggerakkan sektor tertentu dan mengekalkan kos, pembinaan serta perkhidmatan pada tahap rendah. Namun dalam jangka panjang, kebergantungan berlebihan kepada buruh asing boleh melambatkan usaha automasi, peningkatan gaji dan peningkatan kemahiran tenaga kerja tempatan. Rakyat Malaysia mula bimbang negara akan terperangkap dalam ekonomi berupah rendah, sedangkan kos sara hidup terus meningkat. Apa yang sering dilupakan ialah warga Bangladesh itu sendiri juga mangsa kepada sistem ini. Ramai daripada mereka datang dengan harapan besar, membayar yuran ejen yang tinggi, hidup dalam keadaan sempit dan bekerja dalam persekitaran yang mencabar. Namun apabila jumlah mereka terlalu ramai dan pengurusan tidak teratur, ketegangan antara mereka dan masyarakat tempatan menjadi tidak dapat dielakkan. Di sinilah pentingnya pendekatan berhemah dan berperi kemanusiaan tanpa menafikan kebimbangan sah rakyat Malaysia. Tengok. Sekarang kedai-kedai di sini pun udah ganti jadi Bangladesh punya, guys. Ini lihat. Pokoknya kampungnya Bangladesh sekarang ini. Jadinya. Kesimpulannya, kebimbangan rakyat Malaysia terhadap kehadiran warga Bangladesh yang ramai bukanlah berpunca daripada kebencian semata-mata, tetapi lahir daripada rasa risau tentang masa depan negara, peluang pekerjaan, keselamatan dan identiti nasional. Isu ini bukan hitam putih dan tidak boleh diselesaikan dengan menyalahkan satu pihak sahaja. Kerajaan perlu memastikan dasar pengambilan pekerja asing lebih telus, terkawal dan benar-benar berdasarkan keperluan sebenar negara. Dalam masa yang sama, kebajikan pekerja asing mesti dijaga agar mereka tidak dieksploitasi dan dijadikan punca masalah sosial. Malaysia ialah sebuah negara yang dibina atas asas kepelbagaian dan kemanusiaan. Namun keterbukaan mesti disertai kawalan dan keperluan ekonomi mesti seimbang dengan kesejahteraan rakyat. Jika isu ini ditangani dengan bijak, adil dan berani, kebimbangan rakyat boleh dikurangkan dan keharmonian sosial dapat dipelihara. Jika tidak, keresahan ini akan terus membara, bukan kerana kehadiran warga asing itu sendiri, tetapi kerana kegagalan kita mengurus realiti global dengan cara yang berhemah. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.